tuan-tuan yang saya hormati, menjadi satu persoalan kepada kita tentang syahid dunia dan syahid akhirat. Macam-macam hari ini orang duk bincang sampai jadi isu yang agak-agak besar di dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'ur. Okey, janganlah kamu mengatakan bahawa orang yang mati berjuang di sisi Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup. Ini yang dipanggil sebagai orang yang ikhlas berjuang pada jalan Allah, meninggikan syiar agama, mengharapkan keredaan Allah semata-mata, mati dalam medan peperangan. Maka golongan ini, tuan-tuan, golongan yang dipanggil sebagai syahid dunia akhirat. Yang dianggap sebagai syahid akhirat di sisi Allah, mendapat pahala syahid. Okey, mendapat pahala syahid. Mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan dan tidak disolatkan. Bahkan mereka ditanam secara terus bersama dengan darah dan pakaian mereka. Ini syahid yang kita ingin impikan, yang kita nak sangat-sangat. Kemudian dia ada pula syahid dunia. Namanya iaitu orang yang meninggal kerana berperang di jalan Allah, tapi dalam masa yang sama melakukan mawani'us syahadah, perkara yang menghalang dia daripada mendapatkan syahid. Seperti dia berperang untuk mendapatkan harta ghanimah semata-mata, bukan kerana Allah. Atau berjuang untuk dikatakan dia adalah orang yang berani, maka dia pun pergi berperang untuk mendapatkan kedudukan di mata manusia. Maka dia dipanggil sebagai syahid dunia. Tidak disolat, dikafankan dan dimandikan. Sementara itu, dia tidak dianggap sebagai syahid akhirat, yakni tidak mendapat pahala syahid yang sempurna dan urusannya di akhirat dengan Allah Ta'ala. Yang seterusnya, tuan-tuan, yang kita sebutkan tentang orang yang mendapat pahala syahid akhirat, iaitu golongan yang lain daripada apa yang kita sebutkan tadi, yang bukan syahid di medan, yang bukan terbunuh di medan peperangan, yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti orang yang mati kerana penyakit taun, ataupun mati kerana penyakit perut, sakit perut, atau mati ditimpa bangunan, ataupun mati lemas. Yang ni dikatakan sebagai mati dalam keadaan syahid akhirat. Jadi orang yang macam ni, macam hukum dia di dunia. Kalau dia mati, macam semualah wajib dimandikan, ya, wajib dikafankan dan disolatkan, macam biasa saja. Tapi ganjaran pahalanya, dapat pahala, dipanggil sebagai syahid akhirat, yang seperti disebut mati lemas, mati kerana sakit perut, mati kerana wabak taun misalnya, ada syarat-syarat dia lah. Maka orang yang ni dipanggil sebagai syahid akhirat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi harap penjelasan itu dapat memahamkan kita lagi mengenai berkaitan dengan mati syahid dunia akhirat, ataupun mati syahid dunia sahaja, ataupun mati syahid akhirat bukan di dunia.